Memang tak boleh ambil manfaat dah daripada harta wakaf tersebut, melainkan dengan cara memusnahkan harta wakaf tersebut, maka kita musnahkanlah. Tapi tak boleh kita hadiahkan pada orang. Tak boleh kita hadiahkan pada orang. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abana al-ibad manhaj tarbiyati fil Qur'anil Majid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ba'athahu Allah li islahi wa ta'lim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jadi alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam yang mulia ini untuk kita meneruskan pembincangan kita dalam fiqh muamalat daripada kitab Fiqh Al-Manhaji. Kita masih lagi berada di tajuk wakaf. Hari ini kita akan bincangkan beberapa isu tentang harta wakaf. Yang pertama, kemusnahan harta wakaf dan hukum-hukum berkaitan dengan kemusnahan tersebut. Seperti mana kita tahu, harta wakaf tidak sama dengan harta infak, harta sedekah. Sebab harta sedekah bila dapat pada seseorang, hak milik tersebut berpindah kepada orang yang menerima sedekah, orang yang menerima infak. Jadi orang yang menerima infak bebas untuk melakukan apa sahaja terhadap harta tersebut, sama ada dia nak ambil manfaat daripada harta tersebut ataupun dia nak jual. Tidak menjadi masalah sebab harta tersebut sudah berpindah milik kepada dia. Ada pun harta wakaf, hak milik harta wakaf berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada orang yang, bukan kepada penama wakaf. Kita wakafkan rumah kepada sekian-sekian. Walaupun rumah tu, nama wakaf adalah nama individu tersebut, tapi dia tidak memiliki rumah tersebut. Seperti mana yang kita dah bincang sebelum ni, bila dia bukan pemilik rumah tersebut adalah milik Allah, maka dia tidak boleh menjual harta wakaf tersebut. Bagi hadiah tak boleh. Menjadikan harta pusaka untuk diwasi anak-anak dia tak boleh. Jadi untuk itu akan berlaku sedikit masalah bila harta wakaf ni rosak. Jadi macam mana kita nak berurusan dengan harta wakaf yang rosak? Contoh, ada wakafkan kipas. Ni kipas kat masjid kita ni, kipas. Bila kipas ni, kalau kipas ni duitnya infak, senang. Ada orang infak duit, ada orang sedekah, senang. Bila kipas rosak, kita boleh jual besi buruk, dan duit tu masuk balik dalam masjid. Terpulanglah masjid nak buat apa. Sebab dulu tu duit infak. Masjid nak buat masuk, nak buat program ke, nak buat makan-makan ke, tak ada masalah. Sebab wakaf tu, sebab infak tu atas nama masjid. Tapi kalau ada wakaf, ada sedikit isu. Boleh ke kita jual kipas ni? Jadi isu-isu sebutlah yang kita akan bincang pada hari ini. Isu-isu seumpama itulah yang kita akan bincang pada hari ini, insya-Allah. Yang pertama, sekiranya harta wakaf itu sejenis haiwan yang tidak boleh dimakan. Contoh apa? Keldai. Kita tak boleh makan keldai. Keldai tidak boleh dimakan. Kalau dalam istilah Arab, dia ada keldai, dia ada keldai liar. Dalam mazhab Syafi'i, keldai liar boleh makan. Tapi keldai liar ni kalau terjemah kepada bahasa Melayu, dia tak jadi keldai. Dia jadi kuda belang. Arab panggil keldai liar. Kuda belang tu keldai liar. Jadi tak ada keldai yang halal dimakan oleh orang Melayu. Sebab orang Melayu tak panggil keldai. Orang Melayu panggil kuda belang. Jadi keldai ni adalah satu binatang yang diharamkan disebabkan, dan Quran Allah SWT kata disebabkan apa? Disebabkan hodohnya suara dia.
Suara dia suara yang dikeji. Kesian dia. Antara sebab kelai tidak boleh makan, faktor dia adalah suara dia dikeji dalam Quran. Maksud suara dia suara yang sangat huduh. Suara yang paling buruk dalam dunia adalah suara kedai. Tuan-tuan pernah dengar? Tak pernah ya. Kalau tuan-tuan, tapi kat Mekah pun ada dengar, betul tak? Saya duduk di Mesir, saya duduk kampung sikit. Di Mansurah. Mansurah tu kita duduk kampung, kita tak duduk bandar sangat. Kita duduk pinggiran kampung. Memang kerap dengar bunyi kedai. Orang jual sayur kedai, jual tembikar kedai. Memang bunyi dia huduh sangat tuan-tuan. Tak boleh ditiru. Tak tahulah kalau ada orang tiru. Tapi antara bunyi yang susah tiru ni adalah kedai. Jadi kedai ni, kalau ada orang wakafkan kedai, dan kedai tu mati, kedai tu mati. Jadi apa manfaat yang boleh kita ambil daripada binatang yang haram dimakan? Kedai kan kita boleh makan. Lepas dia mati boleh ambil manfaat tak? Boleh. Apa dia? Bangkai. Bila mati jadi bangkai lah. Apa boleh manfaat? Bangkai yang kita boleh ambil manfaat adalah kulit dia. Kulit dia boleh dimanfaatkan. Tapi kena sertu atau samak lah tuan-tuan. Dua-dua perkataan ni boleh digunakan. Ada orang kata salah Ustaz, bukan sertu samak. Kita sebut samak, orang lain pula Ustaz, bukan samak sertu. Bila saya cek kamu dia orang bahasa pustaka, dua-dua boleh. Jangan gaduh. Sertu boleh, samak pun boleh. Baik. Jadi bila begitu, kulit dia selepas disertu dikeluarkan. Samak ni yang penting, yang paling penting dibersihkan darah dan daging. Sebab apa? Sebab darah dan daging tu bangkai. Kalau haiwan tu, kalau kulit binatang yang boleh dimakan tak ada masalah. Kulit lembu ada tinggal daging sikit, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab daging ni bukan najis. Ini isu yang lebih besar kepada binatang yang tidak boleh dimakan. Atau binatang tu yang kita boleh makan macam lembu, tapi dia mati tanpa disembelih. Kita nak ambil manfaat daripada kulit lembu tu. Kulit lembu tu. Kita kulit lembu apa tanam? Baru ni buat korban. Buat. Sini story mesti buat lah. Kulit lembu apa? Tanam lah. Dia kalau dekat Mesir tak dan tanam lah. Dia memang ada pertubuhan. Dia akan ambil kulit lembu ni. Macam yayasan amal. Untuk yayasan-yayasan ni dah. Dia akan ambil kulit ni dan dia akan manfaatkan. Dia akan manfaatkan kulit-kulit tersebut. Ada sebagai tempat buat kerupuk lah. Sedap tuan-tuan Saya pernah makan sedap tapi nak menguruskan lah Kalau kulit lembu tu mati tak ada sembelih, bangkai. Bila bangkai, masa sertu tu kita kena pastikan darah dan daging ni memang clear betul. Kalau lekat, masalah. Bila kita sembayang dengan baju yang ada sikit lebihan daging, maksudnya kita sudah menanggung najis. Bila kita menanggung najis, tak sah sembahyang kita. Jadi isunya di situ. Kalau lembu yang kita sembelih, kulit dia, macam mau ni korban, sah sembelih, tak ada masalah. Jadi kulitnya kita pakai, tidak menjadi masalah kalau ada sikit lebih-lebihan daging. Sebab apa? Sebab lebihan daging tersebut bukan bangkai. Tapi molek bersihkanlah tuan-tuan. Molek bersihkan betul-betul. Baik. Jadi kalau kulit tu nak ambil, siapa yang paling layak ambil kulit tu? Allahualam, kita tak tahu kan. Kita tak tahu kulit kedai berapa harga, mana tahu kulit kedai mahal kan. Ada orang nak ambil, berebut. Siapa yang paling layak untuk ambil manfaat daripada kulit kedai sebut? Yang boleh ambil, yang paling layak mengambil kulit sebut adalah penerima wakaf. Jadi penerima wakaf tu atas nama dia. Jadi bila binatang tu mati, dia boleh ambil harta tu untuk dimanfaatkan. Bukan jadi milik dia. Barang tersebut kekal menjadi harta wakaf. Dan orang yang paling layak menerima barang tersebut adalah penerima wakaf. Itu yang pertama. Tapi tetap barang wakaf. Bila kata wakaf, macam kita kata tadilah, tak boleh jual, tak boleh bagi hadiah, tak boleh nak pusakakan, tak boleh. Yang kedua, jika harta wakaf itu haiwan yang boleh dimakan,
Contoh ada orang wakafkan kerbau untuk bajak sawah. Kerbau untuk bajak sawah. Atau lembu untuk tarik kereta lembu. Kan dulu-dulu kan ada kereta lembu. Sekarang pun masih ada lagi, dah kurang, betul tak? Kereta lembu untuk tarik. Penerima wakaf sebut yakin haiwan sebut berkemungkinan mati kerana sebab-sebab tertentu. Contoh, kaki dia teruk sangat sakit. Kita yakin dia ni takkan mampu bertahan lama. Dia akan kurang makan. Biasanya kalau sakit macam ni, dia akan kurang makan lama, dia akan mati. Yakin. Penerima wakaf yakin, maka dia akan mati. Maka bolehlah dia menyembelihnya kerana terpaksa. Asalnya tak boleh sembelih. Mana boleh sembelih? Sebab binatang tu binatang wakaf. Diwakafkan untuk apa? Untuk bajak tanah je lah. Untuk tarik, untuk jadikan kereta lembu, untuk jadikan kereta lembu je lah. Tapi oleh sebab-sebab yang mendatang, sebab asalnya tak boleh, tapi darurat. Sebab kalau tak sembelih, dia akan jadi bangkai sia-sia. Jadi daripada sia-sia, baik kita manfaatkan dia. Tapi bila kita dah sembelih lembu sebut, daging yang kita jual, hasil duit sebut hendaklah digunakan untuk membeli binatang seperti binatang yang mati tadi. Contoh sembelih daging jual dapat RM5,000. Beli lembu dengan harga RM5,000 dan digunakan untuk tujuan yang sama supaya niat pewakaf masih kekal. Niat pewakaf sebut terhadap barang wakaf sebut masih kekal. Manfaatnya pun masih kekal. Okey. Dia kena gantikan haiwan lain. Cuma ada pandangan lain yang mengatakan tidak mengapa. Duit dijual, kemudian duit tersebut atau daging tersebut diserahkan kepada pemerintah, kemudian pandai-pandailah pemerintah nak tentukan macam mana. Siapa-siapalah tuan-tuan. Mungkin kalau kat kampung, ketua kampung. Kan? Siapalah pemerintah siapa? Di parlimen ke, adun ke, ketua kampung ke, serahkan pada dia, maka dialah yang bertanggungjawab untuk uruskan harta pusaka, harta wakaf sebut mengikut kebijaksanaan dia. Daging tu nak buat apa? Nak jual balik ke, nak bagi kepada fakir miskin ke apa tu, itu berdasarkan kebijaksanaan. Itu pandangan yang kedua tuan-tuan. Tapi pandangan yang kuat, pandangan yang pertama lah. Sebab manfaat daripada harta wakaf sebut kita nak kekal. Jadi cara kekal kita kena beli balik lembu. Okey. Yang ketiga, jika harta wakaf itu dirosakkan dan perosak dikenakan bayaran ganti rugi nilainya, seperti ia rosakkan oleh seseorang yang zalim, maka ganti rugi tersebut tidak menjadi milik penerima wakaf. Harta wakaf, kita bawa kereta terwakaf, ada orang langgar, total loss kita wakaf tu. Dapatlah pampasan. Pampasan tu masih lagi menjadi harta wakaf. Jadi pampasan tu bukan diberikan kepada pemilik pemegang amanah harta wakaf tadi. Tak. Sebab harta wakaf. Jadi dia pemegang amanah je. Jadi apa yang dia perlu buat? Bila dapat pampasan tu, dia hendaklah membeli kereta semisal kereta yang rosak tadi, kereta yang total loss tadi. Seperti itu ataupun seumpama dengan itu, yang penting manfaatnya sama, kereta itu akan dijadikan kereta wakaf. Baik. Kalau tak mampu nak beli sebiji macam tu, yelah, kadang lepas dapat pampasan tak sesuai dengan harga kereta. Nak beli tak ada pula, kereta tu tengah kereta tu tengah viral. Ramai orang cari kereta tu. Sekarang kereta apa tuan-tuan? Saya tengok sekarang kereta Wajar. Saya ada sebiji kereta Wajar, ada orang beli, tak boleh bayar, pulang balik duit, dia pulang kereta je ada orang yang nak beli. Kereta Wajar. Dulu macam tak berapa nak laku dah, tiba-tiba sekarang ni orang nak pula Beli trend. Ada kereta-kereta trend. Baik. Jadi kalau dapat pampasan mungkin tak senilai, nak beli balik tak dapat dah.
Jadi belilah apa-apa kereta yang paling suka kita tu. Yang penting tujuan pewakaf tu masih sama. Masih dapat diteruskan. Dia nak wakafkan kereta untuk madrasah. Penggunaan madrasah. Jadi bila jual tu beli kereta baru, walaupun kereta tu jenamanya lain atau harganya jenama tak sama, tapi boleh dibeli, itulah kereta. Itu sajalah kereta yang mampu dibeli dengan nilai pampasan yang ada. Jadi dia kena beli kereta tersebut dan kereta tersebut digunakan untuk tujuan wakaf tadi. Kalau wakaf untuk madrasah, madrasah lah. Dia jadi masalah sikit tuan-tuan. Sepatutnya kalau wakaf tu untuk satu madrasah je lah. Tak boleh digunakan dekat madrasah yang lain. Ni masalah ya. Sebab tu kalau wakaf kan, janganlah, kalau kita nak wakaf satu benda, janganlah kita khususkan. Saya wakafkan benda ni untuk kegunaan madrasah. Madrasah ini saja. Masa ni saya guna nak wakafkan untuk madrasah ni. Jadi van madrasah lain rosak, boleh tak pinjam? Kalau ikut sebenarnya tak boleh ya. Sebab apa? Sebab dia wakafkan untuk pelajar madrasah ni, untuk kegunaan madrasah ni. Kan. Jadi kalau kita wakaf, lagi bagus kalau wakaf tu kita umumkan. Lebih umum, tidak khusus. Untuk kegunaan mana-mana madrasah atau mana pihak yang memerlukan. Senang. Kan? Nanti masa banjir, kan, nak tolong orang, boleh pakai. Kita ada hailak contoh. Letak dekat untuk kegunaan madrasah ini atau mana-mana madrasah atau mana-mana pihak yang memerlukan. Jadi kalau ada banjir, boleh digunakan, tidak menjadi masalah. Baik, seterusnya. Jika kegunaan harta wakaf tersebut terhenti kerana suatu sebab dan tidak boleh diperbaiki seperti selepas itu. Kalau manfaatnya terhenti sebab ada satu sebab. Contohnya apa? Seperti pokok yang kekeringan. Pokok tu kering. Apa manfaat dapat daripada pokok kering? Tak ada apa-apa. Daripada daun pun tak dapat manfaat. Daripada hasil buah pun tak dapat manfaat. Atau pokok tersebut tercabut kerana angin kencang atau banjir. Pokok ni pokok wakaf. Pokok durian wakaf. Wakaf kepada sesiapa sahaja yang nak ambil. Wakaf secara umum contoh. Jadi satu hari banjir, pokok tu tumbang. Dan tidak dapat ditanam semula. Tuan-tuan, kalau pokok dah 40 tahun nak tanam semula macam mana? Tak boleh. Maka wakaf tersebut diteruskan dengan memanfaatkan batangnya untuk disewakan atau sebagainya bagi tujuan meneruskan harta wakaf tersebut. Ianya tidak boleh dijual atau dihadiahkan. Dia bagi contoh je tadi. Batang tersebut dibuat sesuatu untuk disewakan. Contoh, daripada batang pokok tu besar boleh buat bot. Kayu dia boleh buat bot. Kan dulu ada orang buat bot daripada kayu je. Potong kayu buat bot. Contoh kan. Atau potonglah. Betul. Buat bot betul. Jadi bot tu disewakan. Bot tu disewakan dan supaya manfaat daripada harta wakaf ni kekal. Ataupun kalau tak sewakan pun boleh. Buat wakaf. Janji manfaat daripada kayu tersebut masih ada. Kita buat wakaf contoh, buat wakaf. Wakaf. Bukan tajuk ni wakaf, buat wakaf. Tempat untuk rehat tu wakaf. Wakaf sebelah masjid. Jadi orang yang musafir boleh rehat kat situ. Jadi tidak menjadi masalah. Yang penting tuan-tuan, manfaat daripada harta wakaf tersebut diteruskan. Orang dapat ambil manfaat daripada harta wakaf tersebut. Baik. Jika tidak boleh dimanfaatkan lagi
kecuali dengan memusnahkannya dengan cara membakar atau sebagainya, maka penerima wakaf dibenarkan berbuat demikian. Tapi tidak dibenarkan menjual atau menghadiahkan. Jadi kalau harta wakaf tu dah, kita kata dah rosak lah. Memang tak boleh ambil manfaat dah daripada harta wakaf tersebut, melainkan dengan cara memusnahkan harta wakaf tersebut, maka kita musnahkanlah. Tapi tak boleh kita hadiahkan pada orang. Tak boleh kita hadiahkan pada orang. Contoh, kipas masjid ni rosak. Kita hantar mana-mana tak boleh baiki dah. Hantar besi buruk pun, besi buruk tak nak beli. Tiba-tiba ada jemaah masjid minta, kalau macam tu bagilah saya. Bagilah saya. Saya tahulah. Boleh tak bagi hadiah pada saya? Bagi pada saya. Jadi saya tahulah nak ambil manfaat daripada kipas ni macam mana. Boleh tak bagi? Tak boleh bagi. Harta wakaf kita tak boleh bagi orang. Tak boleh bagi hadiah kat orang. Jadi apa jalan? Kalau dengan tak ada jalan lain selain daripada memusnahkan harta wakaf tersebut, maka kita kena musnahkan. Kita tak boleh bagi hadiah ataupun menjual kepada orang lain. Seterusnya, jika harta wakaf tersebut dalam bentuk tikar atau sebagainya, kemudian ia reput, tikar, kan tikar lama reput, ni tikar kita baru berapa lama Sebulan. Oh, patut saya macam macam baru tikar lama mana? Buang. Kena tengok tikar lama tu dulu wakaf ke tak wakaf? Ini wakaf bukan? Dapat mana tikar ni? Peruntukan daripada siapa? Daripada duit masjid lah. Orang infak lah. Ya. Kalau infak tak apa tuan-tuan. Jadi tikar reput atau rosak, dan tak ada jalan lain dah. Tak ada jalan lain dah. Ini kalau dalam bentuk tikar, tikar ataupun tiang masjid yang reput dan sebagainya, dah tak ada jalan lain lah, melainkan dia kena bakar. Tak ada jalan untuk memusnahkan barang ni, melainkan kena bakar lah. Melainkan kena bakar. Jadi kalau macam tu dah tak ada yang lain dah, maka harus dijual supaya tidak menjadi sia-sia. Ataupun sia-sia, boleh juga kita katakan benda yang terlalu banyak. Semak masjid. Macam kita bawa ni kan sejadah, betul tak? Sejadah berlambak-lambak sejadah. Berlambak-lambak sejadah. Sebab apa? Setiap orang satu sejadah. 2 sejadah. Setiap orang kena bawa ke masjid sejadah. Jadi orang kat rumah ada sejadah, dalam kereta pertama ada sejadah, dalam motor ada sejadah. Kan? Jadi terlampau banyak sangat sejadah. Jadi katalah masjid ni terlampau banyak sejadah. Sebab apa? Sebab PKP, orang pakat-pakat sedekah sejadah kat masjid. Sebab sejadah kat rumah terlampau banyak, jadi dia bukan sedekah, dia wakafkan. Dia wakafkan sejadah tadi kat masjid. Jadi sejadah tu terlampau banyak, akan menyempitkan ruang masjid, tidak mendatangkan apa-apa faedah. Jadi kalaulah benda tu kita simpan pun semak, tak guna, maka ketika itu dibenarkan wakaf. Wakaf. Dibenarkan kita jual. Tapi duit tu usahakan beli benda yang seumpama dengannya lah. Contoh macam tikar, jual sejadah, beli kapet. Kan sama kan? Sama je. Jual sejadah, beli tikar kan, tikar. Beli tikar. Ada apa-apa program kat belakang, makan-makan boleh bentang. Contoh. Jadi
kita boleh guna beli untuk yang seumpama dengannya. Usahakan seumpama dengannya. Kalau boleh, kalau tak boleh, beli barang lain, tapi barang tersebut juga menjadi wakaf. Menjadi harta wakaf. 6. Jika masjid tersebut runtuh dan tidak boleh lagi dibangunkan. Sebab masjid biasanya dibangunkan dengan harta wakaf. Ia tidak harus dijual terus. Barang-barang masjid yang runtuh tu tak boleh jual terus. Kerana kemungkinan ia boleh dibangunkan semula suatu hari nanti. Sebab ada kebarangkalian satu hari nanti masjid itu akan dibina oleh orang lain. Orang lain akan repair balik masjid itu. Jika masjid itu mempunyai hasil yang boleh digunakan untuk kegunaan sendiri dan boleh digunakan untuk membangunkan semula masjid baru, maka hasil tersebut perlu disimpan. Kalau masjid itu ada hasil, contoh tanah masjid tapi kat belakang ada sawit. Kan kadang-kadang macam tu kan. Tuan-tuan pernah pergi kuliah Sultan Bakar? Pernah? Pekan? Yang terbaru ni, ada pergi? Kalau tuan-tuan pergi, cantik dia buat ya. Dia buat sawit tapi dia trim sawit tu cantik lah. Jadi macam pokok perhiasan pula tuan-tuan. Banyak sawit. Dekat kuliah zaman Ustaz Mat Rahman tu dia tanam sawit. Jadi pengetua sekarang Ustaz Lebay, dia dah tuai sawit. Katalah kalau masjid tu ada sawit macam tu. Kita kat belakang ni tanam apa banyak? Pokok tebu lah. Tak tahu lah? Pokok tebu. Pokok buah-buahan. Macam ni lah. Contoh. Ada pokok buah-buahan. Asalnya siapa-siapa lah ambil. Ke tak boleh? Boleh siapa-siapa. Asalnya siapa-siapa nak ambil kan? Tak ada masalah. Cuma, wal'iyadzubillah minta jauhkan, masjid ni runtuh. Bukan masjid kita lah. Contoh masjid lain. Dia ada pokok buah kat belakang, tiba runtuh. Tapi dia ada hasil. Hasil tu sebelum ni orang ambil percuma je. Maka disebabkan masjid ni runtuh, perlukan dana, tak dapat dana lain, maka hasil tersebut perlu dihentikan daripada beri kepada orang ramai. Kena jual. Kumpul balik duit untuk pembinaan semula masjid. Tapi kalau masjid tersebut sudah tidak ada kebarangkalian dah, memang tak guna dah masjid ni. Satu dia masjid lama. Kan? Masjid lama dan kerajaan dah umumkan akan bangunkan masjid di tempat yang baru. Kebetulan banjir. Jadi masjid tersebut dah rosak dan tak projek masjid baru jalan-jalan. Jadi sudah tidak ada kemungkinan lah kita nak gunakan masjid ni. Sebab masjid baru yang dibina tu hampir dan dekat dengan masjid lama. Jadi kalaulah begitu, maka harus kita serahkan aset-aset masjid tadi tu kepada masjid yang lain. Kalau tak ada cara dah, memang tak akan bangun dah, maka boleh je kita pindahkan barang-barang ni ke masjid lain agar tujuan pewakaf mewakafkan itu kekal. Jika keadaan masjid tersebut membimbangkan, tiba-tiba jatuh atap gugur, tiba-tiba lantai pecah, kan? Dah lama sangat dah masjid, jadi masjid tersebut membimbangkan. Maka harus pemerintah meruntuhkan masjid tersebut. Kemudian batu batanya boleh digunakan untuk membangunkan masjid yang baru. Tapi kalau zaman sekarang ni macam tak praktikal kan? Nak runtuhkan, mana ada wang? Ada wang. Ambil balik bata ni buat baru, tak ada. Tapi kalau lah kata nak guna batu-bata ni, boleh digunakan untuk bina masjid yang baru. Tapi batu-bata ataupun apa-apa binaan, kita kata batu-bata lah. Mungkin batu-bata tak pakai. Ni, slide indoor ni, boleh pakai balik. Kan cermin, boleh pakai balik. Kan boleh digunakan untuk kegunaan pembinaan masjid balik. Tidak menjadi masalah. Cuma tidak boleh digunakan untuk benda lain.
Sebab pewakaf tadi dia nak wakafkan dalam masjid. Kita buat dia wang kat belakang. Contoh. Atau buatlah bilik ke, rumah pegawai ke. Kan sebagai masjid kan rumah pegawai. Jadi kita fikir, dah runtuhkan ni, belilah syahid rumah yang baru. Kan? Yang lebih cantik ni membazir pula. Tak apalah. Nanti buat rumah pegawai kat belakang, kita pindahlah kat sana. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kalau harta ni harta wakaf, maka tidak boleh pindahkan. Sebab kehendak pewakaf tadi, dia nak wakafkan harta dia pada masjid. Dia nak wakaf harta dia pada masjid. Jadi kita kena cuba kekalkan. Cuma tuan-tuan, pandangan saya, kalau kita nak wakafkan harta, kita kena fikir, harta kita diwakafkan di mana yang orang paling banyak ambil manfaat. Sebab pahala kita berganda, pahala kita berterusan mengalir bila harta wakaf kita digunakan. Jangan terlampau terikat dengan sentimen masjid, sentimen Quran. Mau ni makcik saya nak, dia ada emas. Yelah orang tua-tua Orang dulu kan banyak emas. Dia pun keluarkan emas, dia bagi ayah. Dia kata buatlah apa-apa ni, wakafkan dekat Masjidil Haram. Quran ke apa ke. Ayah saya pun cakap kakak dia. Dia kata Masjidil Haram tu tak perlukan duit kita pun. Ke perlukan duit kita tuan-tuan? Masjidil Haram, Quran banyak tuan-tuan. Tak terbaca. Boleh wakafkan Quran. Masalahnya Quran itu tidak terbaca. Dan tuan-tuan ingat, bukan senang-senang kita nak wakafkan Quran dekat Masjidil Haram. Sebab di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, hanya Quran cetakan Madinah sahaja yang boleh diletakkan di situ. Makna kata, cleaner-cleaner ni nanti dia kemah, dia akan cek balik Quran-Quran ni. Kalau Quran-Quran ni bukan cetakan Madinah, mereka akan keluarkan. Jadi susah. Yang pertama. Yang kedua, Quran terlampau banyak, jadi orang kurang manfaatkan. Tantah Quran kita letak kat Masjidil Haram tuan-tuan, silap-silap tak ada orang baca. Sebab terlampau banyak sangat Quran. Kalau tak tempat pelik sikit, orang tak ambil lah. Orang tak ambil lah. Orang tak ambil. Lagi satu, bukan senang kita nak iktikaf kat Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram tu tak? Kejap kena bangun, kejap kena bangun, kejap kena bangun. Jadi orang nak pegang Quran lama, payah. Lagi-lagi bila ada handphone. Ataupun kita nak wakafkan Quran di madrasah. Tonton tengok dulu madrasah mana. Madrasah tu perlukan Quran tak? Kalau setakat Quran biasa tuan-tuan, Quran yang macam kita biasa baca, kan? Tak ada tafsir, tak ada ni. Saya rasa membazir je kita wakafkan di madrasah-madrasah. Sebab biasanya setiap madrasah tu, setiap sekolah ada Quran. Setiap pelajar ada Quran. Ada satu kes masa saya di Sekolah Menengah Agama Lahiriah. Satu kotak Al-Quran dimakan oleh Ananai. Nak bagi budak semua ada Quran lah. Orang senang. Kadang-kadang orang yang kutip wakaf ni dia hantar je. Sekolah. Sekolah nak bagi pada siapa? Sekolah nak bagi pada pelajar. Pelajar kata, kami dah ada Quran macam ni dah. Kami tak perlukan Quran. Sudahnya simpan kat store. Rosak. Jadi cubalah tuan-tuan kita berfikir di luar kotak. Supaya harta yang kita infakkan, harta yang kita wakafkan lebih berfaedah. Saya ambil contoh tuan-tuan. Quran banyak dah. Apa kata kalau kita infakkan kitab? Kitab mengaji agama. Dah tentulah pelajar sekolah dia akan pegang hari-hari. Betul tak? Apa kata kalau kita infakkan kamus? Dah tentulah pelajar akan pakai. Tapi sebab bukan nama Quran, jadi orang tak apa nak bia lah. Tapi inilah peluang untuk kita dapat pahala lagi banyak. Kalau kitab yang digunakan tu kitab silibus belajar. Saya ambil contoh. Macam sekolah di Seman ni, ada 10 kitab. Satu kitab RM10 tuan-tuan. Tapi kitab tu, paling teruk pun budak akan pegang setahun. Awal tahun sampai hujung tahun.
Berapa banyak pahala kita dapat tuan-tuan? Setiap kali belajar, gunakan kitab tu. Kita kena cuba fikir di luar kotak. Lepas ni pergi sekolah, jangan saya nak infakkan Quran. Tukar. Sebab Quran tu, silap-silap budak tak baca. Ke tuan-tuan, siapa sini dia ada baca 5 Quran? Sebulan, dia baca 5 Quran beza ada? Mana ada? Satu-satu tu je lah tuan-tuan. Saya tuan-tuan cakap saya sekarang ni lagi banyak baca dekat handphone berbanding mushaf. Ugi. Tengok kita pergi sekolah, saya nak infak kitab pada pelajar miskin, pelajar susah. Ini ada RM200. Jadi saya minta pihak sekolah uruskan lah. Itu lagi bermanfaat, lagi bagus tuan-tuan. Kita kena cuba memaksimalkan penggunaan harta yang kita infak atau wakafkan supaya pahala kita makin banyak. Jangan terlampau besar sangat sentimen Quran, Masjidil Haram, kan? Baik. Tapak yang paling afdal dibina masjid di mana? Kalau masjid baru, yang paling afdal dibina di tapak masjid lama. Kalau situ masjid lama, lebih elok runtuhkan masjid itu dan dibina masjid baru situ berbanding di tempat lain. Sebab apa tuan-tuan? Sebab masjid hanya boleh dibina di atas tanah wakaf. Betul tak? Jadi sekali orang mewakafkan tanah tu untuk masjid, maka selama-lama dia jadi tanah wakaf untuk masjid. Bila selama-lama tanah wakaf untuk masjid, kita bina masjid tanah yang baru, dan yang lama ni nak buat apa? Tanah yang lama ni nak buat apa? Nak buat pasar raya? Tak boleh. Nak bawa dewan? Tak boleh. Sebab tanah wakaf, orang niat wakaf untuk masjid. Jadi akan terbengkalai. Sebab tu sentimen tanah pun satu hal tuan-tuan. Bagus, betul lah tuan-tuan. Kita suka tanah kita tu buat masjid, betul tak? Saya pun, kalau saya ada tanah, saya ada tanah yang sesuai dan sebagainya, kalau lah orang nak buat masjid kat situ, memang kita bikuli surur warihab, dengan penuh gembira dan mengalu-alukan untuk buat masjid kat situ. Sebab kita tahu dah, bila masjid buat kat situ, kurang-kurang orang sembahyang 5 kali. Betul tak? 5 kali sehari. Kurang-kurang akan didirikan 5 hari sekali. Maksudnya pahala kita akan banyak. Cuma tak semestinya tanah. Ada orang disuka wakafkan tanah. Betul. Tak salah pun tuan-tuan. Kalau tanah tu kita jual dan duit tu kita guna untuk bina bangunan atas tanah. Pahala sama tak? Sama aja. Orang tu pahala tanah. Kan tanah dia orang bina masjid. Kita apa? Kita bumbung. Sama juga dapat pahala. Selagi mana orang sembahyang di bawah bumbung ni, selagi tu kita dapat pahala. Jadi kena tukar sentimen sikit. Kena tukar. Kan? Kita nak wakafkan tanah untuk buat madrasah. Bagus tak? Bagus. Tapi berapa banyak sekolah madrasah sekarang ni yang tak cukup duit sebab tak ada duit untuk bina bahan binaan. Betul tak? Tanah ada? Tanah ada. Yang tak ada apa? Yang tak ada duit nak bina madrasah. Beli simen, tak ada. Jadi apa salahnya? Kalau tanah tu kita tukar pada duit. Kita jual tanah tu dan duit tu kita beli barang-barang untuk buat madrasah. Pahala sama je macam kita infakkan tanah. Cumanya kita tak boleh claim lah. Itu tanah saya tu buat madrasah itu je. Dan buat benda baik ni tuan-tuan, tak elok kita claim. Sebab takut merosakkan hati. Takut merosakkan hati. Jadi kita kena tukar sentimen sikit tuan-tuan, supaya pahala kita banyak dapat. Ini wakafkan tanah. Lepas tanah. Sudahnya lepas 15 tahun tanah kita tak dibangun-bangunkan lagi. Kan rugi. Kan rugi. Jadi eloknya kita bersatulah. Maksudnya ada wang tanah, kita jual tanah kita bagi duit buat sekolah. Jadi begitu .
Jika seseorang mewakafkan hartanya untuk membina sebuah empangan bagi mengairi tapak tanaman. Contoh kat Pekan ada sawah. Jadi tengok ada orang sawah ni, tak apalah. Tanah dia tu dia buat empangan. Kemudian tapak tanaman sebut musnah. Menyebabkan empangan sebut terbengkalai. Tapak tu rosak. Tapak tanaman tu musnah. Atau tapak tanah pertanian itu telah ditukar jadi tanah pembangunan. Bukan pertanian dah. Orang buat rumah. Jadi empangan tu sia-sia lah tuan-tuan. Buat apa nak ada empangan kat situ? Dah tak ada sawah padi. Sedangkan orang ramai tetap memerlukan sebuah empangan di tempat lain. Ada tempat lain yang masih memerlukan empangan. Maka empangan tersebut harus dipindahkan ke tempat yang dikendaki. Jadi kalaulah memerlukan kepada perpindahan empangan tu, maka dia haruskan pindah walaupun asalnya tak boleh pindah. Sebab apa? Sebab sudah tidak ada manfaat lagi. Tidak mengapa. Macam mana cara pindahkan empangan? Wallahu alam. Tuan-tuan jangan tanya saya tak tahu. Cuma ni masalah sebut dalam kitab. Kan? Baik. Selesai isu-isu berkaitan dengan harta wakaf yang rosak. Ataupun harta wakaf yang sudah tidak bermanfaat lagi di tempat tersebut. Baik. Seterusnya kita akan bincangkan tentang kematian penerima wakaf. Muhammad penerima wakaf rumah. Ada orang buat rumah wakaf untuk dia. Dia penerima. Dia mati. Seterusnya macam mana? Siapa yang boleh ambil manfaat daripada harta wakaf tersebut? Jadi isunya kat situ. Yang pertama, jika penerima wakaf tersebut meninggal dunia dan pewakaf ada menentukan penerima yang lain. Contoh dia kata, aku wakafkan harta ini yang pertama kepada Muhammad, kemudian Ali, kemudian Osman, ataupun kepada Muhammad, kemudian anak-anaknya, kemudian cucunya, contoh. Maka harta wakaf tersebut akan berpindah kepada penerima kedua. Kalau dia kata Muhammad, kemudian anaknya, kemudian cucunya, kemudian sampailah keturunan dia yang terakhir sampai kiamat. Jadi keturunan dia layak menerima harta wakaf tersebut. Okey. Jadi harta wakaf tersebut akan diserahkan kepada anak dia tadilah. Sebab anak dia sudah tentukan jadi penerima wakaf yang seterusnya. Jika diwakafkan kepada dua orang kemudian fakir miskin, saya serahkan harta wakaf ini kepada Muhammad dan Ali, kemudian fakir miskin. Jadi jika salah satu daripada mereka meninggal, Muhammad atau Ali meninggal, maka harta wakaf tersebut akan berpindah kepada satu lagi, Ali. Kalau dua-dua meninggal, lepas kedua-dua meninggal, barulah harta wakaf tersebut berpindah kepada fakir miskin. Okey, saya rasa cukup dulu setakat tu. InsyaAllah kita bersama lain hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.